Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan dengan garis panduan pembukaan semula sekolah. Bagaimana dengan pengurusan institusi pendidikan swasta? Terdapat 6 pemakaian garis panduan ini yang terpakai kepada semua IPS yang berdaftar di bawah Akta Pendidikan 1996, Akta 550. Yang pertama, pengurusan pentadbiran. Bagaimanakah pentadbiran terhadap pembukaan semula sekolah ini? Pengurusan prasarana macam mana? Keselamatan murid, guru dan kaki tangan bagaimana? Pengurusan pengajaran dan pembelajaran, bagaimana cikgu nak mengajar? Peranan ibu bapa, penjaga, bagaimana pula? Pengurusan asrama, bagaimana pula? Mari kita sama-sama dengarkan. Pengurusan pentadbiran. Yang pertama, penubuhan jawatan kuasa. Jawatan kuasa melibatkan lembaga pengelola, pentadbir dan guru. Ibu bapa juga boleh menganggotai jawatan kuasa tertakluk kepada keputusan IPS. Berperanan untuk merancang, memantau dan melaporkan pengoperasian semula IPS berdasarkan garis panduan. Mengadakan sesi libat urus dengan ibu bapa, penjaga dan pihak berkepentingan. Memantau dan melaporkan status kesihatan murid. Memastikan sebarang perhimpunan melibatkan murid atau warga IPS tidak dilaksanakan. Penggal persekolahan. Jawatan kuasa mengkaji dan merancang semula penggal persekolahan. Menghebahkan sebarang perubahan kepada murid, guru, kaki tangan, ibu bapa, penjaga sebelum pengoperasian semula. Pengurusan yuran. Jawatan kuasa menyelaras semula pengurusan yuran dan bayaran yang dikenakan oleh IPS. Seterusnya, pengurusan murid antarabangsa. Jika ada murid antarabangsa, menyemak rekod kesihatan dan perjalanan murid antarabangsa. Langkah kawalan terhadap murid antarabangsa yang baharu. Merujuk murid antarabangsa yang tidak dapat mengemukakan dokumen kepada Jabatan Immigration Malaysia JIM. Seterusnya, pengurusan sumber manusia. Menyemak rekod kesihatan dan perjalanan guru antarabangsa. Mengambil langkah kawalan ke atas guru dan kaki tangan yang bergejala atau mempunyai rekod perjalanan semasa PKP. Langkah kawalan terhadap guru antarabangsa baharu. Merujuk guru antarabangsa yang tidak dapat mengemukakan dokumen kepada JIM. Seterusnya, pengurusan prasarana. Pertama, pembersihan. Melaksanakan pembersihan sebelum pengoperasian semula dan setiap hari selepas sesi persekolahan. Pembersihan melibatkan bilik darjah, bilik khas dan kemudahan. Bagaimana dengan penyusunan perabot? Menyusun semula perabot dalam bilik darjah, bilik khas, bilik guru, kantin, perpustakaan mengikut ketetapan penjarakan sosial 1 meter. Bagi keselamatan murid, guru dan kaki tangan. Pertama, pemeriksaan kesihatan. Bagaimana? Melaksanakan saringan pintu masuk kepada semua murid, guru dan kaki tangan. Pemeriksaan suhu badan, penggunaan pen sanitasi tangan, pelitup muka dan pemantauan gejala. Pemeriksaan rekod perjalanan. Murid, guru dan kaki tangan perlu mengemukakan rekod perjalanan. Melaksanakan tindakan susulan kepada murid, guru dan kaki tangan yang mempunyai rekod perjalanan ke negara wabak. Pengurusan kes positif. Mengenal pasti kontak rapat kes positif kepada PKD. Mendapatkan nasihat PKD berkaitan proses penyahkuman di premis. Seterusnya, bagaimanakah pengajaran dan pembelajaran di IPS? Pertama, perancangan. Meneruskan pembelajaran melalui platform yang bersesuaian. Bagaimana pelaksanaannya? Aktiviti hendaklah mengikut waktu pembelajaran yang telah diluluskan semasa pendaftaran di IPS. Aktiviti di luar waktu PDP tidak dibenarkan. Aktiviti secara e-pembelajaran atau e-learning bagi murid yang tidak dapat mengikuti PDP di bilik darjah kerana penjarakan sosial. Murid yang tiada atau sukar akses kepada PDP secara e-pembelajaran yakni e-learning, pihak IPS perlu bincang dengan ibu bapa, penjaga untuk menentukan kaedah PDP yang bersesuaian. Bagaimana penlibatan ibu bapa? Kesedaran. Meningkatkan kesedaran dalam kalangan anak berhubung penjarakan sosial semasa di IPS. Penjagaan kebersihan sepanjang masa, terutama kebersihan tangan. Seterusnya, pemakaian pelitup muka. Kawalan. Membekalkan pelitup muka kepada anak. Memantau tahap kesihatan anak. Anak yang bergejala tidak dihantar ke IPS. Seterusnya, pengurusan asrama. Penyusunan perabot. Menyusun semula katil dan perabot di asrama dan di dewan makan mengikut ketetapan penjarakan sosial 1 meter. Kawalan.
Murid yang bergejala tidak dibenarkan kembali ke asrama, seterusnya melaksanakan saringan di pintu masuk. Sekian, terima kasih.